أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وإمامنا ورسولنا الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والحمد لله رب العالمين أما بعد. Dimuliakan Fadilatul Imam Tuan Bilal, pengurusi dan seluruh jawatan kuasa, hadirin yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas segenap limpahan yang dikurniakan kepada kita, dapat kita bangkit pada hari ini, kita mendirikan salat subuh berjemaah. Mudah-mudahan ni segala amal ketaatan kita itu dicatatkan dalam kitab amalan kita, menjadi bekalan kita untuk kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Amin. Antara perkara yang menjadi keutamaan dalam ibadah ini adalah al-qabul, iaitulah penerimaan ibadah itu sendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu apabila kita selesai beribadah, imam antaranya doa yang kerap dibaca adalah meminta kepada Allah agar amalan atau ibadah itu diterima oleh Allah taala. Kita baca Allahumma Rabbana taqabbal minna. Sebab itu sunnah bila mana kita selesai melaksanakan ibadah Ramadan, 30 Ramadan, sunnah pada hari raya kita menyebut taqabbalallahu minna wa minkum. Bukan saya nak sebut soal raya tu kan. Raya tahun ni selesai dah. Ya, cuma nak sebutnya amalan itu, pengharapan kita tak terhenti di setakat itu. Yang lebih besar apabila kita beramal, tuan-tuan, iaitu Allah menerima amalan kita. Dan ini berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Apabila baginda dan juga anak anda baginda, iaitu Nabi Allah Ismail AS, selesai membina Kaabah, dalam suratul Baqarah Allah Subhanahu wa taala menceritakan wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kisah dalam surah Al-Baqarah Allah melakarkan bagaimana Allah memerintahkan Nabi Allah Ibrahim itu untuk mendirikan Kaabah bersama anak andanya Nabi Allah Ismail alaihi wassalam. Selesai mereka mendirikan Kaabah itu, membina Kaabah itu, apa yang berlaku, apa yang mereka lakukan? Mereka menyebut Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah daripada kami. Nampak? Jadi memohon agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ni adalah satu perkara yang penting. Yang bukan sahaja kita nak tunggu imam baca, atau sudah tentulah doa yang dibaca oleh imam, tapi maknanya kita sendiri yang mungkin tuan-tuan akan beribadah sendiri dalam solat sunat umpamanya, atau apa sahaja ibadah yang kita lakukan, sedekah kita, apa sahaja amalan, maka kita mestilah dengan tulus ikhlas memohon agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan tersebut. Kerana kita tahu dalam ibadah ini ada ujiannya, ada cabarannya, ada prasyaratnya yang mesti kita penuhi, yang kadang-kadang kita tak penuhi pun. Umpamanya, sudah tentu yang pertama keikhlasan. Keikhlasan di antara kita tak sama, tuan-tuan. Barangkali tuan-tuan yang mendengar tazkirah ini jauh lebih ikhlas daripada saya yang menyampaikan. Jadi
Tak sama. Jadi apabila di antara kita, atau saya yang bercakap ini, mungkin kekurangan keikhlasan itu, maknanya betul-betul tulus nakkan keampunan ataupun ganjaran di sisi Allah itu bercampur antara tujuan yang lain, maka sudah tentu kita sangat memerlukan agar Allah Ta'ala itu membuang ataupun tidak memandang niat-niat lain itu, melainkan apa yang kita buat itu diterima hanya sudut kita itu ikhlas kerananya. Dan apabila kita buat satu-satu urusan yang macam-macam tujuan, macam-macam niat, kita buat nak tolong orang, tapi akhirnya di celahan itu ada pula bingkisan hati kita tu nakkan orang melihat kebaikan yang kita buat. Nampak? Sebab itu antara fitnah di akhir zaman ini sudah tentu tak dinafikan media sosial. Media sosial ni antara, kita tidak menolak kebaikan yang ada, tapi salah satu juga penyumbang kepada rosaknya amalan kita, iaitulah apabila semua kebaikan nak ditularkan. Dia tak dinafikan ada kebaikan, iaitu kita mempromosikan kebaikan, betul. Tapi di celahan itu ada kebimbangan. Kalau hati dan tujuan kita itu untuk meraih minat orang kepada kita, bukan kepada amalan. Kan? Kita nak kempen amalan, tapi akhirnya nanti kita nak orang minat kepada kita. Itu sudah lain. Kan? Kita tak dituntut untuk mencari follower, tuan-tuan, ataupun mencari pengikut. Bahasa ini follower lah. Kan? Tapi yang kita nak, kan, al-amru bil ma'ruf, menyuruh orang buat baik. Tapi apakan daya dengan keterbukaan dunia hari ini, betul lah kebaikan itu perlu dikempen untuk melawan arus yang lebih banyak merosakkan manusia. Tapi itulah cabarannya. Apabila kita nak berkempen kepada kebaikan ni, tuan badan itu terutamanya. Saya bercakap ni lah, kita semua lah. Perlulah berhati-hati dalam untuk kita melakukan sembahyang. Tidak juga hanya nak menunggu ikhlas baru kita nak buat baik. Tak juga. Tak bila nak ikhlas pula. Kan? Tapi maknanya itulah antara dilema yang berlaku dalam jiwa orang yang bertakwa, yang dia perlu mujahadah. Dia perlu berperang, dia perlu berlawan dengan elemen-elemen keduniaan ini ataupun kehidupan ini yang merosakkan amalan itu. Kita lihat dalam hadis yang sahih, apabila berlaku kepada 3 golongan yang melakukan kebaikan, di akhirat esok dihumban oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam lubang neraka. Antaranya orang yang berjuang di jalan Allah, iaitulah orang yang apabila berjuang tapi inginkan namanya itu disebut apabila dia mati syahid. Konon nampaknya dia nak mati syahid je, tapi dia nak namanya itu disebut. Lagi siapa? Orang yang membaca Al-Quran dengan baik. Dia nak disebut namanya kerana dia baca Quran dengan baik. Jadi ini semua perkara yang menguji kita. Sebab itu Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala mengarang kitab Talbisu Iblis. Ada tak? Suara kita baca tak kitab ni? Talbisu Iblis. Saya tak. Ada ustaz yang baca kitab ni. Talbisu Iblis maksudnya apa? Belitan syaitan ataupun belitan iblis. Yang sebagai ulama mengkonklusikan ataupun menyimpulkan kitab ini nak bagi tahu kepada kita bagaimana amalan-amalan kita ini yang diikat ataupun dimanipulasikan oleh iblis daripada kebaikan itu langsung tak ada nilai di sisi Allah. Bukan itu saja, bahkan mengundang pula kemurkaan Allah. Na'udzubillah. Macam tadi lah, buat kebaikan tapi inginkan nama disebut dan seumpamanya. Sebab kita hari ini terdedah, tuan-tuan, kepada perkara saya. Dan ini perkara yang mesti kita hati-hatilah dalam dunia hari ini. Sebab itu, bila Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ujian COVID kepada kita ini, adalah ujian kepada kita semua. Tak terkecuali siapa pun. Ada orang mungkin melihat hanya kepada ahlul ma'asi. Maknanya orang yang zina, minum arak, judi apa semua tu, itu memang betul lah. Tapi kepada kita yang melakukan ketaatan ni, ujian juga. Umpamanya bila kita tengok masa surau mula-mula buka kan, bising semua, tak lagi surau apa semua kan. Sebahagian lah yang tak faham kan. Bila dah buka, taklah ramai mana pun. Mana suara-suara yang bising tu? Contohnya lah. Semalam saya kuliah di Ceras. Itulah yang berlaku. Lebih kurang adalah 30 orang kot. Tapi maknanya pengaduan ataupun
orang kata apa, perasaan pengurus masjid mengalami keadaan tu. Tak ramai mana ya, tak. Ya, cuma semalam hujan lebat. Saya semalam keluar maghrib hujan lebat langat. Dari pagi malam tadi balik 2 kaki air naik kan di Sungai Serai. Sebab tuan-tuan tahu langat tahu lah. Dan saya tinggal motor tepi jalan. Pagi tadi baru ambil balik kan. Apa nama dia? Habis tak boleh masuk langat malam tadi kan. Jalan kaki balik kan. Sebab dah dekat dengan rumah dah. Kan. Jadi maknanya ini adalah perjalanan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang setiap urusan kita diikat dengan soal keikhlasan, soal apa. Sebab itu ada doa yang Nabi Subhanahu Wa Taala sebut apa? Wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu sebesar-besar habuan yang kita nak. Maknanya kita pulun sungguh memang nak target dunia. Betul, dunia ni penting tuan-tuan. Kalau ada orang kata dunia tak penting, bohong. Dunia penting. Tapi itu bukan segala-galanya lah. Hari ni apatah lagi dalam pasca COVID, bukan pasca lagi lah, masih lagi COVID, tapi suasana membina balik kehidupan selepas COVID ini, macam-macam ujian, kena buang kerja, yang masalah ekonomi dan seumpamanya. Tetapi nak sebut, apabila sebahagian kita terpedaya ataupun tenggelam dengan mainan dunia, kerana kita hidup ini memang itulah ujiannya. Memang itulah ujiannya. Tak terkecuali sesiapa pun. Kerana itu kita lihat para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in, mereka sangat berhati-hati. Wallahu a'lam. Itulah kesan keikhlasan yang berlaku kepada para ulama terdahulu. Antaranya kalau kita lihat dalam dunia ilmu ni, bukti keikhlasan mereka itu apa dia? Kitab-kitab tulisan mereka itu kekal sampai hari ini. Kekal tuan-tuan, subhanallah. Kita pun tak terbayang ulama-ulama dulu. Dan itulah yang berlaku kepada kita akhir zaman. Semua orang, sebab tu saya kata hari ini antara kita punya, kita tak mempertikaikan orang, kita memikirkan diri kita sendirilah. Dan bukan orang lain, dia dengan Allah lah. Cuma kita memikirkan kita sendiri yang berhadapan dengan ujian ataupun keterbukaan dunia ini. Sebab tu para ulama dulu saya sebut tadi, mereka jelas keikhlasan mereka itu betul-betul untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini sampai kiamat. Allah Taala memberikan jaminan Al-Quran itu dipelihara. Tetapi para ulama terdahulu, kitab-kitab mereka itu sampai sekarang Allah Taala pelihara. Maknanya bukan nak kata setara Al-Quran, kitab mereka tak, tapi nak menyebutnya tulisan mereka itu benar-benar tulus kerana Allah Ta'ala. Lihat seperti tulisan Al-Imam An-Nawawi, bagaimana karangan Al-Imam An-Nawawi, puluhan, ratusan, yang masyhur, taklah banyak yang kita tahu, Riyadhus Salihin, apa nama dia, dia panggil apa, huraian kepada Sahih Muslim, syarh Sahih Muslim. Kemudian ada Arba'in Nawawi dan seumpamanya, Riyadhus Minhajut Talibin, Rawdatul Talibin. Adalah beberapa kitab yang masyhur karangan Imam Nawawi, menunjukkan betapa ikhlasnya beliau, yang hanya hidup lebih kurang 40 tahun, tetapi berupaya ataupun dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Imam Nawawi bukan hidup zaman salaf pun. Imam Nawawi hidup sekitar 600 Hijrah. Agak lewat lah 300 tahun lepas tu. Tetapi kerana keikhlasan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada beliau, subhanallah. Dan kita lihat ada di kalangan orang-orang yang tidak dikenali pun. Tidak dikenali pun tuan-tuan. Seorang doktor, saya terlupa nama dia, Dr. Abdul Rahman, ulama, dia bukan ulama, dia doktor perubatan, daripada Kuwait, kalau tak silap, Kuwait ataupun Bahrain, negara Teluk lah. Yang ditulis kehidupan beliau oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri, apa nama dia, mantan mufti sekarang menteri. Dia cerita bagaimana Dr. Abdul Rahman ni dia mengislamkan ratusan ribu orang di bumi Afrika. Tak pernah kenal orang macam ni, kan? Ramailah kita kenal orang yang buat benda dia, adalah, tapi maknanya ajaib. Dan itu bukan lama, itu bukan 1400, 1200. Ni sekarang ni baru dia meninggal, kita rasa 1900 baru je, dalam sekitar 10 tahun sebelum ni, ataupun lebih sikit.
Dr. Abdul Rahman apa nama dia, tapi orang Kuwait, mengislamkan ratusan ribu, membina universiti, membina madrasah, membina sekolah di bumi Afrika. Sebab tu orang-orang macam ni tak kelihatan nama mereka itu masa hayat mereka. Tapi setelah mereka wafat, setelah mereka pergi meninggalkan dunia ini, subhanallah, Allah menzahirkan nama-nama ini. Sebab itu peringatan untuk kita semua untuk menjaga hati dan juga amal ketaatan kita. Sebab tu ujian ini, COVID dan seumpamanya ini yang masih lagi ada berlaku sekeliling kita ini, bukanlah kepada, kalau kita lihat pada orang-orang yang buat kemungkaran, hal itu pun sangat membimbangkan tuan-tuan, ayah-ayah semua. Ini perkara yang selalu saya sebut untuk diri saya dan kita semua. Apabila wabak ni menular, sikap dan juga perangai orang kita ni, umat Islam lah, kita tak sebut orang bukan Islam tu, tak usah cerita lah. Dan umat Islam tu, kalau kita kecilkan lagi, umat Islam Melayu kita ni, nampaknya macam tak ada lagi betul-betul kebimbangan di atas ujian Allah Ta'ala ni. Maksudnya ialah kita pun tak baik. Bukan kalau kata ujian Allah ni kita taubat betul, tak buat dosa langsung. Kita manusia lah, insan dhaif, lemah, akan adalah kesalahan. Tapi maksudnya itu seolah-olah kita sebut keberanian atau sikap tak ada perasaan malu ataupun bimbang untuk dia menzahirkan maksiat ataupun kemungkaran yang dilakukan. Ini itu tengok geng-geng maknyah ni, geng-geng yang artis pun sama naik juga, sakan sungguh. Dia dah tak dapat nak ada job apa TV tu, ni guna social media. Sakan tuan-tuan. Sangat menakutkan. Itu golongan-golongan muda hari ni yang orang kata apa, ialah tabiat orang muda ni dia tak macam orang tua. Orang tua ni Allah Ta'ala bagi sifat gerun dan takut untuk meninggal dunia dan seumpamanya itu kan. Umur tak panjang lagi semua. Tapi orang muda ni Allah Ta'ala bagi sifat ghairah tu tinggi. Jadi tabiat dia begitu. Sifat orang muda begitu. Tapi kalau tak diuruskan, akhirnya kita bimbang terhadap generasi-generasi yang akan datang. Tuan-tuan bayangkan kalau hari ni tengok anak-anak muda yang contoh yang berkahwin, yang ada zuriat yang membesar dengan suasana yang cukup tidak sihat, dengan pengaruh artis-artisnya, dengan pengaruh orang-orang yang tak ada nilai agama dan seumpamanya, sangat menakutkan. Kita bimbang bagaimana kehidupan 10-20 tahun lagi bani kita ni, umat Islam di negara kita. Sebab itu usaha-usaha daripada pihak berkuasa untuk mengekang benda ini, kita pun sendirilah di peringkat kita, mak, ibu, ayah, apa semua ni, masyarakat. Tapi kuasa sangat penting untuk mengubah laluan ataupun perjalanan suasana ini. Kalau tak, dia akan semakin buruk. Sangat membimbangkan. Kita sepatutnya kalau COVID ni, orang kata apa, adalah kebimbangan, kegerunan. Tak. Masa berapa? Sebulan lepas, 2 bulan lepas, apabila viral isu orang memperagakan ataupun menunjukkan yang laki nak jadi perempuan, yang perempuan nak jadi laki, kan? Dalam video kan, maksudnya dia jadi benda tu trending. Trending yang tak sihat. Trending ni kalau yang sihat kita pun seronok. Tapi trending tak sihat ni yang ramai follower tu, ramai yang ikut. Dan statistik kita tengok antara banyak terkesan anak muda kita ini, terutama perempuan, lelaki pun sama lah, iaitu terlalu fanatik kepada Korea. Ini pun satu hal. Korea ni kalau dikaji halus tuan-tuan, cuba tengok anak tuan, remaja perempuan, cuba tengok handphone dia orang. Mesti banyak. Sebab tu sampai budaya dia orang ni fanatik. Artis Korea meninggal, menangis. Kita bayangkan, artis Korea meninggal, menangis. Parah tak parah, kan? Artis Melayu meninggal, menangis, bolehlah tahan lagi, kan? Sedihlah juga orang Islam kan, tahan. Korea menangis, kan? Bila tak ada lakonan dia ni, tak ada la ilaha illallah haula wala quwwata illa billahil azim. Kita bayangkan dia punya fanatik. Minat, okey, minat ni normal lah ada. Kan kita minat juga apa pemain bola sepak. Fanatik ni bahaya. Istilah agama ekstrim lah, ghulu. Ghulu, maksud melampau. Sebab tu tidak boleh ada istilah ataupun dalam bahasa Arab itu ta'assub lah.
Jangan sampai kita rasa siang malam. Sebab itu dalam kehidupan ni tidak boleh ta'assub. Ta'assub ni kepada siapa? Hanya kepada Allah dan Rasul. Dua ya. Ta'assub ni kepada Allah dan Rasul. Tak boleh. Lain daripada itu tak boleh. Tak kira lah siapa tuan. Kalau tuan-tuan minat, saya ustaz, saya minat Qori ni ustaz. Minat sungguh ni sebab Masyari Al-Afasi. Contoh lah kan. Ada orang, kita minat cenderung pada benda baik lah, agama lah. Minat pada Qori Quran. Siapa Qori Quran tuan-tuan minat? Contoh. Tapi minat sungguh tu sampai dia jadi apa? Ta'assub ni, dia akan menafikan kebaikan orang lain. Dia minat hak tu ya, lepas tu orang lain punya nilai. Tak ada hak. Saya kira hak ni. Itu ta'assub. Itu bukti ta'assub. Dia menolak pula sumbangan kebaikan yang dia buat orang lain. Dan apa dia? Bila dia individu ataupun kelompok yang dia suka itu, dia menolak kesalahan yang dilakukan oleh kelompok itu. Itu ta'assub tu. Sebab itu kita boleh ta'assub kepada Allah dan Rasul. Sebab apa? Sebab mereka itu saja yang takkan buat salah. Kan? Allah dan Rasul. Allah tentulah Tuhan kita. Nabi. Kan? Nabi kalau ikut dalam sirah, ada juga yang Nabi bukan salah. Maksudnya dipanggil, bukan salah tu buat dosa. Tapi maksudnya tersalah beri pandangan. Ada juga. Kan? Tapi itu bukan di sudut dosa pahala lah. Kan? Cuma nak sebut hak tu je boleh ta'assub. Kan? Sebab tu saya sebut tadi, apabila elemen ini masuk dalam minda kita, sebagian umat Islam lah, bukan semua lah. Dan ini yang berlaku kepada banyak umat yang tidak bertuhan ataupun beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ta'assub ini menyerap masuk ke dalam jiwa ataupun ke pemikiran, akhirnya berlakulah yang dipanggil tanattu' ataupun ghulu. Sebab itu Nabi sebut, halakal mutanatti'un. Musnah, rosak, binasalah orang yang tanattu' ini, yang dipanggil ekstrim, yang dipanggil kita katakan melampau, apa nama dia, ta'assub ini. Kita mungkin ta'assub ni duk tengok orang yang minat sesuatu perkara yang tak baik umpamanya. Tapi ta'assub ni dalam benda baik pun boleh berlaku, yang mana macam contohnya orang tu minat kepada seorang ustaz je. Sama juga. Yang mana ustaz lain dia tolak habis. Ini tak sihat. Memang tak sihat. Kita mesti meraihkan kepelbagaian pandangan. Kita mesti bersetuju untuk orang yang kita suka tu, dia pun mesti akan buat salah. Mesti tuan-tuan. Tabiat mana tak akan. Sebab tu saya kalau ada orang kata, ustaz, dapat maklumat ni lah, ustaz ni ada masalah. Saya kata, insan. Suatu hari mungkin orang dengar pasal saya pula, saya kata, na'udzubillah lah. Kan? Bukanlah kita suka, kita minta. Tapi maksudnya, kita manusia. Kan? Sebab tu tak boleh ta'assub. Tapi bukanlah kita ni nak ditugaskan untuk mewar-warkan kelemahan orang, untuk kita buka aib, untuk kita jatuhkan dia. Tidak. Tapi apabila kita mendengar satu isu yang melibatkan kelompok, individu tertentu, kita rasa benda itu boleh jadi benar, boleh jadi salah, dan tak mustahil dia insan. Cuma kita kawal dengan baik lah. Jangan kita war-war. Kalau benda itu peribadi, tutup aib. Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Nabi kata, siapa tutup aib seorang muslim, Allah tutup aibnya. Kalau benda itu tak baik, yang bersifat ada kita panggil maslahah ammah, bersifat kepentingan umum, kita mesti cerah. Walaupun yang melakukan itu orang yang baik, orang yang kita rasa dia pergi masjid pun. Tuan-tuan jangan ingat orang pergi masjid baik semua. Kan kita semua ustaz ceramah ni baik. Tak. Kita manusia. Apatah lagi orang yang kita tak pernah nampak pergi masjid, lagi masalah. Lagilah boleh terdedah. Bukan nak hukum orang, tapi maksudnya sudah tentu orang yang pergi masjid ni sekurang-kurang adalah protection dia tu. Kan? Adalah segan sikit. Jadi ini kehidupan supaya kita melihat, saya sebut tadi dalam suasana anak-anak muda kita hari ini yang melampau-lampau dia punya obvious kepada minat handphone dan seumpamanya, yang hari ini kita lihat mesti dikawal dengan baik. Kalau tak tuan-tuan, saya tengok tu sebab kawan-kawan yang ustaz ni kan, yang agamawan ni pun mengadu, kita bincang benda-benda gini tuan. Kita bayangkan kalau orang yang katalah orang agama lah tuan, yang ada berdepan dengan masalah begini, kita fikir orang yang hidupnya tak berlunas kepada agama, macam mana keluarga mereka? Bukan kita su'udhan, tapi kita cuba nak fikirlah, fikir bersama. Bukan kita nak fikir tu nak buruk sangat, tapi kita nak fikir kalau ada masalah besar yang semakin membarah. Orang yang tuan-tuan memang berlaku tuan, ustaz ini suami isteri aktif NGO Islam. Ni saya bukan cerita semua tuan, jangan fikir semua, tapi boleh pernah berlaku. Satu kes suami isteri ni aktif NGO Islam, bagus, pergi sana hantar bantuan.
Dia terlupa anak kat rumah, tak diperhatikan. Tak bayangkan. Ada loss kat situ. Kan, duk sana sini memang buat kerja Islam. Alhamdulillah. Bagi bantuan apa kemanusiaan dan sebagainya. Subhanallah. Tapi terlepas pandang anak kat rumah. Tuan hati-hati. Itu kata Islam tu dia nak kena balance, dia kena seimbang dalam pelbagai aspek. Dan pengurusan keluarga, masyarakat, dia tak boleh masyarakat semua atau keluarga dilupakan ataupun keluarga semata-mata, masyarakat tak ada amal jamaah, so masalah juga amal jamaah kan. Jadi mesti ambil Islam itu dalam suasana yang seimbang, yang mesti kita garap semua sudut yang mana kita mampu. Tapi yang saya lihat ini antara perkara yang mesti kita ambil berat, sebab tengok COVID ni seolah-olah macam taklah begitu menakutkan kita semua. Apatah lagi Malaysia adalah negara yang nampak gayanya berjaya dan semakin orang kata terkawal lah hari ni, walaupun kemarin baru 18 kan, nampak banyak sikit, tapi so far Alhamdulillah kembali pada satu angka, Alhamdulillah. Tapi di luar negara kita tengok data-data sangat semakin hari semakin menakutkan. Di kawan sahabat kita di Indonesia pun subhanallah, puluhan kes, ratusan kes setiap hari. Di Saudi pun kan nampak gaya tak turun lagi. Sahabat saya berapa ramai yang buka travel ni, nampak gaya setahun dua ni memang tak ada harapan lagi. Ada yang kata tahun depan, belum tentu lagi. Namanya selagi vaksin, penemuan vaksin Allah Ta'ala tak izinkan lagi, tak adalah kan. Makin lagi. Tapi sebab tu bila kita bersyukur Alhamdulillah, pihak kerajaan, Kementerian Kesihatan, semua buat kerja, frontliner kita subhanallah, Alhamdulillah, mereka buat kerja dengan sangat cemerlang. Tapi sebalik itu, apabila kejayaan itu ataupun nampak penularan itu semakin dikawal, tabiat sebelum COVID tu dah macam tu balik lah. Mula balik. Kalau sebab tu saya tak bincang sangat dalam konteks orang bukan Islam. Mereka kasino dah buka, judi semua dah buka. Tapi kita, kebimbangan kita kepada umat Islam ini, yang sebab mizan ataupun pertimbangan kepada orang yang kufur ini, dia tak sama dengan orang yang beriman tapi suka hati ataupun dengan lapang hati melakukan kemungkaran. Itu beza. Sebab kita beriman kepada Allah. Orang yang kufur, satu apa dia? Yang pertama, mereka itu telah belum diseru kepada kebaikan. Saya selalu juga fikir benda ni tuan-tuan. Kena fikirlah, tapi tak pasti pandangan saya ni tepat atau tidak, tapi maknanya terfikir orang bukan Islam sama ada di negara kita ni ataupun di seluruh dunia lah, tapi khususnya negara kita ni, apakah benar-benar telah sampai kepada mereka tu seruan tauhid kepada Allah? Itu soalan. Allah alam lah, ini benda fikir bersama lah kan. Sebab ada orang, jiran dia sebelah rumah. Memanglah kalau kita kata dia pun dengar azan, tapi azan bukan seruan untuk mentauhidkan Allah. Azan seruan solat. Tapi maknanya orang bukan Islam di negara kita cakap, mengkonteks negara kita, apakah mereka tu semua telah mendapat seruan mentauhidkan Allah? Sebab bukti menjelaskan, umpamanya kalau kita tengok perkongsian macam Firdaus Wong dan beberapa orang yang masuk Islam, mereka tidak masuk Islam kerana didakwah oleh orang lain. Tak lebih mereka tu masuk Islam, hasil kajian mereka ialah dapat tauhid, hidayah daripada Allah Ta'ala. Tapi maknanya, kotlah ada orang offer pada mereka untuk mentauhidkan Allah masuk Islam. Tak. Itu saya terfikir kau. Kita hidup dalam suasana hari ni yang terbuka, yang kita jumpa kawan dekat office apa semua. Tapi, siapa yang pernah offer orang yang dia kenal di kalangan orang bukan Islam ni untuk kembali kepada Islam? Sebut kembali kepada Islam lah. Kembali kepada fitrah Islam. Ini benda yang kadang-kadang terfikir ke? Saya sendirilah, bukan tuan-tuan tak tahu, mungkin buat kerja dah. Saya sendiri pun fikir berapa ramai yang kita pernah ajak masuk Islam kan? Apik yang jual kat pasar malam ke, kat kedai mana-mana kita pergi selalu, nak offer tak kat dia orang? Yang kita kenal lah, yang tak kenal tu mungkin susah sikit. Yang kita kenalan kita, jiran kita barangkali, siapa yang kita kenal yang bukan Islam, pernah tak kita offer kepada mereka ni, you tak minat masuk Islam? Contohlah. Saya terfikir. Sebab atas alasan itu, kalau kita fikir, kalau mereka tak pernah, maksudnya tak pernah, kalau mereka dah diseru oleh orang lain tapi mereka tak nak juga, itu tak apalah. Ini tak pernah pada telinga dia tu mendengar seruan untuk menuju ataupun masuk Islam. Yang istilah hari ini masuk Islam. Yang betulnya kembali kepada Islam, kembali kepada fitrah. Tak pernah langsung dengar.
30, 40, 50 tahun hidup, tak pernah dengar kat telinga mereka ada orang jemput mereka masuk Islam. Ini kerja tuan. Sepatutnya lah. Ini antara poin-poin yang saya dengar antara NGO-NGO yang buat gerakan Islamisasi ni, yang mengislamkan orang ni. Ajak manusia orang bukan Islam kembali kepada Islam ni. Itulah antara key point mereka, iaitu mencetuskan persoalan pada kita semua ni, sejauh mana telah kita benar-benar seru orang bukan Islam, sahabat-sahabat kita tu kembali ataupun dekat faham kepada Islam. Ini perkara yang penting. Kerana kalau kita nak kata, Ustaz, banyak tu ceramah dalam TV. Tuan-tuan, kalau nak cakap ceramah dalam TV, forum perdana lah, apa semua tu, jangankan kata orang bukan Islam nak tengok, orang Islam pun tak tengok. Kan? Orang kita pun tak tengok. Kata, kalau kita nak kata itu telah memadai lah. Kan? Tapi saya rasa insyaAllah akan ada perancangan-perancangan daripada pihak-pihak tertentu kan. Tapi maknanya banyak tu kerja kita. Kita pun tak terfikir nak pergi join NGO, nak buat straight dakwah ke apa. Tu mungkin masa dan sebagainya lah kita bekerja. Tapi ni orang yang hari-hari kita jumpa, umpamanya orang yang bukan Islam, sejauh mana kita telah betul-betul ajak, offer kepada mereka ataupun kenal kepada mereka. Sebab tu kalau di barat tuan, ada budaya antaranya mereka suka buat apa? Bagi hadiah. Bagi hadiah kepada orang bukan Islam ni. Bagilah bunga, bagi coklat. Orang Islam kita buat. Ni antara budaya yang wujud di barat. Subhanallah. Jadi kita tak buat, tak ada gitu lah. Kita bagi hadiah kepada orang bukan Islam. Musim-musim COVID ni kan. Ini budaya yang kalau boleh lah, suatu hari nanti kita harap akan ada budaya yang begini. Dan mereka pun boleh buat. Mereka boleh buat juga sama. Dia boleh sama, cuma kita tak ada terpengaruh akidah tu kan. Kita faham agama. Cuma nak sebut kita ni mesti lebih awal buat. Dan kempen ini saya rasa mestilah ada pencetusnya. Maksudnya orang kata dari segi mungkin daripada pihak kerajaan umpamanya, ataupun ada budaya yang macam ni diviralkan seronok supaya memahamkan atau mendekatkan orang bukan Islam kepada Islam ni semakin meriah, semakin kita tengok benda tu menjadi budaya yang biasa. Sebab kalau kita harapkan dengan orang bukan Islam melihat orang Islam itu boleh mendakwahkan mereka, gagal tuan-tuan. Kerana kita lihat hari ini di negara kita atau di seluruh dunia secara umumnya, tabiat atau akhlak sikap orang Islam ni tak boleh nak dibanggakan lagi. Dengan peperangannya, dengan pergaduhannya. Saya malam tadi tengah banjir tu, depan mata betul. Yalah, memanglah khilaf lah. Tapi perangai orang kita ni, banjir tuan. Ada kereta Hilux tu dia agak laju sikit lah. Dia orang bising lah, orang yang duduk rumah-rumah tu dia bising laju. Dia buat apa? Dah hantar kereta kawan tu pecah cermin, bergaduh depan-depan tu. Saya cakap lah, haula, memang salah lah, kawan tu marah dia laju. Tapi itu ke tindakan kita? Maki, bubuh macam-macam, tak ada otak, bengong bang. Semua naik lah. tak lalu nak cakap kat masjid. Tapi saya cakap, bukan, kita pun tak suka sikap tu. Pemandu, saya tak rasa dia laju sikit sebab apa. Mungkin dia risau enjin masuk dalam air ke apa, Allah lah. Tapi kita tu berdepan dengan keadaan tu, dengan sikap kita yang tak sabar tu, bubuh macam mana, dah bergaduh, pecah cermin kita kawan tu. Itu saya kata tu. Kita tengok orang bukan Islam tengok kat tepi tu, ni perangai orang Melayu Islam. Contoh lah. Bergaduh. Tengok-tengok je. Ini semua realiti kehidupan. Sebab tu saya tak nak sentuh isu banyak lah, tapi saya tengok antaranya apa sikap kita yang tak sabar, yang panah baran. Ini antara banyak cetusan-cetusan benda negatif ni. Kita tangkap pencuri contohnya. Belasah dulu sampai separuh mati kawan tu. Viral dulu kan. Barulah ramai kata jangan buat begitu apa semua. Nampak? Di luar tu ekstrim, melampau. Kan? Hak kawan yang belasah tu pun bukan baik sangat pun, dia pun kaki tibai cuma tak kantoi. Kan? Tapi inilah benda-benda yang tapi berlaku pada orang Islam. Ini yang sedih. Itu kita nak kata apa kita bangga dengan orang Islam. Bangga macam mana? Kan? Menyedihkan. Dan sebab tu saya kata kalau mengharapkan sikap dan perangai orang Islam semata-mata belumlah tentu mencerminkan nilai agama kita.
Sebab itu saya seronok dengar apabila sahabat-sahabat tabligh kita itu kan, bila mula-mula mereka isu COVID tu kecoh sikit lah, yang lambat pergi test. Tapi di akhirnya subhanallah Allah menzahirkan kebaikan buat mereka. Allah peliharalah fitnah itu, selamat apabila diceritakan akhlak dan peribadi mereka dalam wad seumpamanya. Ini itu kita sebutlah benda yang baik. Tapi banyak lagi yang nak kena baiki ni. Kan, suasana kehidupan kita hari ni. Sebab tu, tuan-tuan, kejahatan tak boleh dibalas dengan kejahatan. Tak boleh. Orang maki kita, lawan maki balik. Ya, timbangan emosi, nafsu memang macam tu. Kan? Tapi timbangan agama, timbangan kebenaran, dia tak boleh. Sebab itu Nabi sebut, sibabul mu'min fusuk. Maki amun sesama orang mukmin ni fasik. Kita buat orang maki kita sebakul, kita 4 bakul bagi. Kan, tak puas hati lah. Itu istilah kita. Tak puas hati aku. Tak puas hati. Kan, akhirnya jadi macam tu lah. Kan, timbangan. Saya ingatkan diri saya lah. Tuan mungkin tak pernah berlaku. Tapi ini yang berlaku, yang kita tengok kadang. Tak puas hati lawan tak puas hati. Akhirnya tercetuslah. Lagi besar kita lihat kerosakan demi kerosakan dalam masyarakat kita. Sebab itu di musim ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua ini, ingin kita ingatkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, supaya kita kata apa, gasak sikitlah diri kita untuk memperbaiki diri. Kita tak doa lah tuan-tuan, tapi kalau Allah berkeinginan untuk sekali lagi COVID ni melanda negara kita, itu tidaklah mustahil. Tidak langsung mustahil. Tak ada yang mustahil langsung. Luar negara, US, juta dah. Bukan second wave dah. Berapa wave pun kita tak tahu dah. Kan? Tak kira lah apa alasan pun. China sendiri, Korea sendiri, meningkat balik. Australia, meningkat lagi kes. Kan? Kita alhamdulillah. Tapi kalau perkara ini tidak, bukan hanya sekadar pencegahan itu, sekadar kita usaha dengan sanitizer apa semua itu normal, kita terus istiqamah, tapi suasana. Sebab itu kita tidak menolak ujian Allah terus dahsyat kepada negara-negara yang bukan Islam ini, kerana Allah memang nak bagi peringatan kepada mereka, keangkuhan kemungkaran mereka tu. Kemungkaran yang mereka buat berleluasa tu. Keangkuhan Trump apa semua tu Allah bagi hari. Dan tak tahu berapa ratus ribu pula dia nak presidential ni kan. Apa nama dia, election ni. Bulan 10 ni. Ni semua ni. Tapi rasa nampak gaya macam kalah dah ni kan. Budin kan, dia punya pesaing tu nampak hebat lagi. Tapi yang kita nak fokus adalah di negara kita, di tempat kita, dalam masyarakat kita mesti ada kesedaran yang agak kuat, yang terutama kepada generasi muda kita. Yang hari ni sepatutnya kalaulah dipikirkan tuan-tuan, masjid kita dah kena penuh dah. Sepatutnya maksudnya dengan kapasiti yang dibenarkan. Ada masjid tuan-tuan, kes berlaku di satu tempat tu, kata saya di Negeri Sembilan, diceritakan kes Jumaat sampai ada masjid yang tak cukup Jumaat. Maksudnya ada ruang kosong lagi masjid tu kan. Dia Allah alam lah kan. Dah lah kita dah jarak macam ni, dah kurang dah. Lepas tu spacing tu masih kosong lagi, maknanya sangat kurang. Dah mula pula macam tu. Makin kurang pula orang nak pergi sembahyang Jumaat dah. Wallahualam lah. Ini semua pihak berkuasa lah, Jabatan Agama di mana-mana negeri lebih lah sepatutnya ambil cakna benda ni, sebab ini bawah seliaan mereka kan. Apa dari segi kena daftar orang sembahyang Jumaat apa semua. Susah sikit daftar. Ke senang? Kan, saya di Langat tu alhamdulillah lah, first come first serve lah. Tak ada daftar lagi nampak. Kan, tapi tengok dalam grup-grup banyak juga lah kan. Agak sukar sikit lah kan. Daftar apa semua kan. Tapi kita harap ada penambahbaikan lah kalau ni. Mudah-mudahan kita dapat memperbaiki kehidupan kita hari demi hari di musim COVID ni. Dan masih lagi tuan-tuan, selagi even kalau sekali vaksin datang pun tuan-tuan, vaksin datang, kita belum tentu lagi pasti terangkat virus ni pun. Belum tentu lagi pun. Kalau Allah nak uji kita lagi. Jadi sama-samalah kita baiki diri kita untuk kita menjadi hamba Allah yang semakin hari semakin memuhasabah diri kita. Bukan kita sebut ni saya yang terbaik ataupun saya yang sentiasa selamat tak. Kita semua sama aja.
Cuma nak beringat-ingat je lah bahawa sebab kita lihat keadaan itu tak nampak sehat, semakin membimbangkan. Ni sekolah dah buka balik ni, tengok budak-budak remaja kita dah mula kembali macam asal hidup dia kan. Tu tengok tuntutan-tuntutan tuntutan apa, buka kelab malam. Ini tuntutan apa ni kan? Patutnya tak ada lah. Saya kalau jadi tak tahulah Dato' Zul kan menteri kita. Kalau saya menteri, kalau saya lah mungkin 2040 nanti insya-Allah lah kan. Tak boleh dah kelab malam tu orang Islam masuk kan. Buatlah depan tu jaga rela ke apa kan. Memang larang lah orang Islam masuk. Kalau ikutlah. Sebab tu bukan freedom yang dibolehkan dalam Islam. Kan? Kelab malam kan nak buat bagi non-Muslim lah. Itu yang halal untuk dia orang. Kan? Orang Islam tak boleh. Dia tak boleh berhibur macam tu dah. Campur lelaki perempuan apa. Itulah enakmen-enakmen yang kena gubal sepatutnya. Kalau tanya saya lah. Kan? Tak tahulah ke arah tu ke wallahualam lah kan. Kita harap-harap adalah usaha ke arah tu. Tapi itu antaranya lah. Kan? Kalau panggung wayang dia ni sikitlah, panggung wayang dia berbezalah suasananya kan. Wayang dia tak adalah pergaulan semacam itu. Tapi kalau kelab malam tak tahu apa dia punya reasonable untuk orang Islam masuk. Melainkan berhibur dan dalam tu sudah tentu ada arak seumpamanya. Mesti ada pihak berkuasa punya tindakan lah. Melainkan semua itu juga untuk cegah. Ini macam dulu jugalah, cegah, tapi dalam masa yang sama kita bercegah lah apa semua, apa nama dia, pihak dipanggil pihak berkuasa, kita panggil apa, penguat kuasa kan datang kena ambush. Tapi dalam masa yang sama juga sebenarnya untuk melariskan juga. Sebab apa, kita tahu tempat-tempat macam tu buat teks dia orang pun tinggi. Akhirnya sama juga kalau bawa kereta manual tu tekan minyak, dalam masa yang sama tekan clutch. Jadi tak jadi apa, tak jalan pun. Kita nak cegah tapi dalam masa tu kita tak sekat jalan-jalan ke arah itu. Jadi yang lebih utama adalah menyikat. Bukan kita nak membantras. Membantras ni benda dah jadi. Kan? Perlu membantras tapi itu yang kemudian. Tapi yang lebih utama adalah menyekat. Menyekatlah daripada. Sebab itu di sebahagian tempat, di sebahagian negara ada yang mereka buat enactment tak boleh lelaki dan perempuan naik satu kenderaan. Maksud utama motor lah yang bukan mereka itu tidak ada hubungan mahram. Maknanya mereka yang mahram saja dibenarkan. Motor terutamanya. Kereta tu tahan lagi. Motor. Macam mana kalau bayangkan kalau anak-anak muda gitu bawa anak dara orang ke sana sini. Itu kalaulah suatu hari ini ada enactment sangat bagus. Sebab tak ada keperluan. Ataupun kalau ada keperluan pun tak mendesak. Untuk bawa anak dara orang ke sana ke sini kan. Makan semua tu ada lagi keterbukaan sebab di khalayak. Kalau naik kenderaan sama akhirnya banyak kefasadan yang kita lihat dia punya kesan dia tu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi mudah-mudahan kita mulakan dengan sedikit apa nama kita kata tazkirah peringatan sempena Covid ini untuk kita mulakan sesi kuliah insya-Allah semakin berterusan. Mula dah semua, mula maghrib start semua dah. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus imarahkan rumah-rumah Allah kita untuk kita kembali kepada kehidupan yang lebih baik sebenarnya. New normal tu sebenarnya lebih baik, bukan new normal tu semakin tak baik kan. Jadi new normal tu insya-Allah semakin baik. Kita sama-sama baiki diri kita, keluarga kita, masyarakat kita untuk terus mengundang rahmat dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala dalam negara kita insya-Allah. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada semua yang hadir. Yang baik pasti daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang banyak kekurangan itu tentu di atas kelemahan saya sendiri. Ada umur, ada rezeki, kita bertemu lagi. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina wa habibina wa rasulina al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu ayah kami ya Allah. Rahmatilah mereka, kasihanilah mereka seperti mana mereka kasih dan cinta kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, suburkanlah keimanan dan ketakwaan pada diri kami dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Suburkanlah dalam jiwa kami sifat
takut kepadamu ya Allah, agar kami sentiasa memelihara diri kami dari segala perkara yang Engkau murkai ya Allah. Suburkanlah dalam jiwa kami mencintai agamamu ya Allah, mencintai syariatmu ya Allah, mencintai kekasihmu Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Suburkanlah dalam hati kami cinta kepada orang-orang salih ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah diri kami dan seluruh ahli keluarga kami terpelihara daripada kesesatan ya Allah, daripada jalan-jalan yang Engkau murkai ya Allah. Jadikan kami hamba yang sentiasa mengikuti jalan para anbiya, jalan orang-orang saleh, jalan orang-orang yang menuju ke syurga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tanpa petunjuk dan taufik hidayah dari-Mu ya Allah, sudah tentu kami terpesong hati kami dari kebenaran ya Allah. Permudahkanlah kehidupan kami dunia dan akhirat kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, luaskanlah, lapangkanlah rezeki kami ya Allah dengan keberkatan dan keridaan dari-Mu ya Allah. Jangan Kau jadikan rezeki kami penuh dengan syubhah dan perkara yang Engkau murkai ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya tangan-tangan kami, seluruh anggota kami, siang malam kami melakukan dosa terhadap-Mu ya Allah. Maka ya Allah, peliharalah seluruh anggota kami ya Allah dari perkara yang Engkau murkai ya Allah. Jadikan apa yang Kau kurniakan nikmat kepada kami ini ya Allah, supaya jalan untuk kami mentaati perintah-Mu ya Allah. Jadikan kami hamba siang malam muhasabah, memohon keampunan, bertaubat kepadamu ya Allah. Kami lemah ya Allah. Kami banyak kekurangan ya Allah. Bantulah kami ya Allah. Jauhkan kami dari segala perkara yang Engkau murkai ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Terima kasih banyak-banyak kepada semua. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.